Dia dapat menurunkan berat badan secara automatik sebanyak 2 kilogram. Tips yang pertama ialah elakkan gula. Kerana gula ni sejenis molekul yang mengandungi separuh-separuh. Dia ada separuh glukos, separuh fruktos. Yang menjadi hantu perut boroi ni namanya fruktosa. Sebenarnya gula ni bukanlah benda yang semula jadi kita makan. Dia ni sejenis gula yang memang sedap di bibir tapi racun dalam badan. Sebab apabila kita makan gula ini, glukos ini boleh digunakan oleh seluruh sel dalam badan untuk dihasilkan sebagai tenaga. Tetapi fruktosa tak boleh. Maksud dia kena dinyahkan daripada badan. So dia pergi ke mana? Dia akan terus pergi ke hati. Bila fruktosa masuk dalam hati, apa yang akan terjadi? Dia akan diproses, dikitar dan dia akan menghasilkan apa? Keradangan. Dan keradangan ini akan menyebabkan insulin resistance. Bahasa Malaysia rintangan insulin lah. Dia akan menyebabkan kadar insulin dalam badan kita semakin tinggi. Dan ini seterusnya akan menyebabkan mod badan kita berada dalam mod simpan lemak. Insulin ni juga sejenis hormon yang ditugaskan untuk memegang lemak badan kita erat-erat. Apabila insulin ada dalam darah, badan kita tak akan bakar lemak. Fruktosa bila dihadamkan dalam hati akan menghasilkan lipid droplets ataupun titisan-titisan lemak yang akan berkumpul dalam hati menyebabkan sindrom hati berlemak. Ini pun bahaya, dia boleh menyebabkan kerosakan hati. Dan dia juga akan menghasilkan peningkatan triglycerides. Seterusnya akan meningkatkan obesity. Bagi saya, fruktosa dalam buah, apabila kita makan buah, benda ni datang dalam package. So dalam buah tu ada serat, ada dia punya phytonutrisi. So ini semua akan cancel toksik bahagian fruktosa ni. Mereka-mereka yang nak hilangkan perut boroi, jangan minum jus buah. Nak makan buah, whole fruit. Tips yang kedua, lebihkan makanan bersifat protein dalam makanan kita. Elakkan kita makan makanan yang tak ada protein. So, protein ni harus diambil 30% sekurang-kurangnya daripada diet harian anda. Dia akan mengurangkan craving. Dapatkan protein dalam diet anda 30%, badan anda ni akan membakar sekitar 100 kalori. Apabila kita makan makanan yang ada protein ni, dia akan rasa lebih puas, lebih kenyang. Tips yang ketiga, kurangkan pengambilan karbohidrat. Ini akan menyebabkan selera kita semakin menurun dalam jangka waktu. Diet rendah karbohidrat ini 2 hingga 3 kali lebih baik untuk menurunkan berat badan, terutamanya untuk menurunkan abdominal fat ataupun lemak dekat perut boroi anda tu. Bila anda diet, tak makan nasi, automatik dalam 2-3 hari yang pertama, anda boleh lihat anda punya berat tu turun lebih kurang 2 kilo, 3 kilo sebab dia akan menurunkan water weight ataupun berat air yang ada dalam badan kita dengan drastik. Nombor 4 ni, tingkatkan pengambilan makanan berserat. Makanan berserat ni apa? Sayur lah. Apabila kita makan sayur banyak, dia akan meningkatkan kenyang tu lebih. So of course bila kita rasa kenyang lebih, kita punya selera tu tahan lebih lama. Maksudnya dia tak cepatlah lapar. Ini juga akan mengurangkan penyerapan gula yang kita makan bersama. So ini akan membantutkan kalau kita nak gemuk tak jadi gemuk. Macam itulah lebih kurang. Dalam satu pinggan kita kena buat segenggam protein, segenggam karbohidrat, 2 tapak tangan sayur. Seandainya kita upkan pengambilan fiber kepada 14 gram setiap hari, kajian menunjukkan dia dapat menurunkan berat badan secara automatik sebanyak 2 kilogram dalam tempoh 4 bulan. Of course lah 4 bulan, tapi dapat turun 2 kilogram 4 bulan tak buat apa-apa, makan macam biasa. Siapa tak nak kan? Kita dapati kajian menunjukkan bahawa fiber ni dia ada 2 jenis. Satu yang soluble, satu yang non-soluble. Okay? So soluble fiber ni lagi bagus. Dan kalau kita makan soluble fiber ni 10 gram sehari, dia akan menurunkan 3.7% daripada abdominal fat. Dan nombor 5 apa dia? Senaman. Senaman ni bukan buat sekali-sekala. Dia kena buat secara istiqomah. Senaman ini sangat-sangat penting untuk nak maintain berat badan. Senaman apa? Senaman kombinasi.
kalau boleh combinekan dengan senaman penguatan otot. Apa bezanya? Senaman jalan kaki itu dia akan membakar lemak ketika anda berjalan, tapi kalau senaman penguatan otot anda angkat besi itu, dia akan terus membakar lemak sehingga 36 jam selepas anda dah habis senaman. Tips yang keenam, apa pun yang kita buat, yang saya dah cakap 5 tips tadi, anda kena rancang and track. Kena follow lah.